Bonjour, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue à la troisième vidéo sur la stratégie d'apprendre la production écrite de Delph B1 et B2 avec moi Estiarini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membahas beberapa tips atau strategi untuk mengerjakan soal Delph production écrite baik B1 maupun B2. La première, c'est savoir comprendre et savoir faire. Est-ce que vous connaissez pour la production écrite du Delph B1, la durée de l'épreuve c'est 45 minutes, alors que B2 c'est 1 heure. Pendant 1 heure, avec le total point est 25. Savoir comprendre, ça veut dire votre compréhension sur la consigne, la rédaction, le point de vue, et le compter les mots. Jadi kalian harus paham betul terkait dengan pemahaman kalian tentang consigne, tentang rédaction. La rédaction, ça veut dire le document demandé. Est-ce que c'est un texte argumenté, le texte argumentatif, ou bien un article, ou une lettre formelle, etc. Le point de vue, ça veut dire vous pouvez donner votre idée, votre pensée, est-ce que vous êtes d'accord ou non, et compter les mots. Jadi jangan lupa untuk tetap memperhatikan jumlah kata yang diminta. Kalau B1 itu sekitar 160 sampai 180 kosakata, sedangkan untuk B2 c'est 250 mots. Donc faites attention à savoir comprendre. Vous devez faire attention à la consigne, à la rédaction demandée, le point de vue et aussi le compte les mots. Alors que la deuxième est savoir-faire. Qu'est-ce que c'est la savoir-faire? Kalau tadi savoir comprendre itu terkait dengan pemahaman kalian terhadap 4 hal ini, sedangkan untuk savoir-faire c'est kemampuan kalian dalam hal praktiknya. Terkait yang pertama la structure. La structure, ça veut dire vous connaissez bien comment rédiger une lettre formelle et aussi un texte argumenté. Jadi jelas kalian harus tahu bedanya bagaimana struktur atau bentuk dari surat resmi, yang mana biasanya ada alamat dulu, alamat penulis, kemudian alamat yang dituju, kemudian apel de salutation, le contenu, politesse, de formulation, dan lain sebagainya. Kemudian kalau teks itu hanya sekedar judul, kemudian ada pembukaan, développement, et la fermeture. Jadi perhatikan la strukturnya. Ensuite, des arguments. Ici, vous devez être capable d'exprimer, de donner vos arguments, vos opinions en utilisant des bonnes phrases et des divers connecteurs logiques, surtout pour le niveau B2. Sudah dibahas ya di video pertama dan kedua, bahwa untuk level B2 itu betul-betul kalian harus menggunakan connector logik yang beragam sehingga akan menghasilkan kalimat dan paragraf yang coherence dan tersampaikannya opini atau pendapat kalian dengan baik. Donc je vous répète que pour la première stratégie pour faire face à la production, à l'examen de la production écrite du Delph B1 et B2, vous devez connaître bien le savoir comprendre et le savoir faire. Le savoir comprendre, c'est la compréhension sur la consigne, la rédaction, le point de vue et le compte des mots, alors que le savoir faire, c'est relié à votre compétence de la structure, des arguments et des connecteurs logiques. Oke, pour l'introduction, di sini saya akan memberikan 3 hal utama baik yang digunakan di dalam teks maupun surat.
baik level B1 maupun B2. Jadi ini strategi tercepat untuk kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Kalian harus memahami 3 bagian utama, yaitu introduction, développement, et conclusion. Baik di surat maupun di teks, artikel, essay, itu kurang lebih isinya 3 hal ini ya. Semuanya introduction, développement, et conclusion. Di bagian introduction, de quoi je parle, quel est le thème? Ini harus terjawab. Dengan ini cara tercepat untuk kalian bisa segera menulis berdasarkan konsin yang diminta. De quoi je parle berarti kan baca konsinnya terkait dengan permasalahan apa, tema apa, apakah terkait dengan lingkungan, ataukah terkait dengan kebijakan pemerintah, politik, atau pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian development, baik di dalam surat maupun teks, temukan 5W1H. Ya, kalau dalam bahasa Prancis, qui, quoi, où, comment, pourquoi, quelle réponse. Quelle réponse ça veut dire pasti di situ ada masalah yang muncul dan jawaban apa yang akan kalian berikan atau kalian bawa, atau solusi apa yang akan kalian berikan. Dan yang terakhir ada conclusion, opinion, et ouverture. Jadi penegasan opini kalian, kemudian penutup, yang biasanya penutup itu bisa diikuti dengan des avis ou bien conseil. Oke, kurang lebih untuk strategi pertama yaitu savoir comprendre et faire. Ensuite, que vous devez traiter pour exécuter le sujet. Apa yang harus kalian lakukan terkait dengan sujet yang diberikan. N'oubliez pas que le but de la production écrite B1 et B2 est de convaincre tout en argumentant votre point de vue. Avant de rédiger votre texte, n'oubliez pas de vous poser les questions suivantes. Jadi tekankan bahwa perlu diingat B1, B2 itu tujuan teksnya, tulisannya adalah convaincre tout en argumentant votre point de vue. Jadi untuk meyakinkan pembaca, meyakinkan orang lain berdasarkan argumen, dengan memberikan argumen serta sudut pandang kalian. Kalau setuju alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Avant de rédiger votre texte, n'oubliez pas de vous poser les questions suivantes. Quel type de texte dois-je rédiger? Est-ce que c'est un texte argumenté, essai, article, ou une lettre? Jadi pahami betul dari konsin yang diminta. Pertama kali yang dipahami dulu yang diminta itu teks atau dokumen apa? Apakah teks argumentasi, apakah artikel, esai, atau surat resmi? Kemudian pertanyaan kedua yang harus kalian temukan ketika kalian membaca soal adalah à qui dois-je écrire? Jadi kepada siapa saya tujukan tulisan tersebut. Kalau itu dalam bentuk surat, jelas ini harus kalian temukan. Jadi nanti untuk menulis alamat yang dituju, destinataire. Kepada siapa kalian menulis tulisan tersebut, termasuk juga teks baik argumentatif ataupun esai, artikel, itu kalian menulis itu untuk siapa, untuk kepentingan apa gitu. Itu harus dipahami karena akan mempengaruhi nanti isi dari tulisan kalian. Ensuite, la troisième question que vous devez trouver dans selon la consigne, c'est quel est le problème. Sangat penting menemukan masalah atau hal yang dibicarakan di dalam konsin tersebut, dan quelle est la solution. Temukan segera solusi tersebut. Jadi ketika kalian membaca soal atau konsin baik B1, B2 itu sambil dibaca, sambil ditemukan langsung teks yang diminta itu dokumennya apa. Terkadang kan ini tersirat dan tersurat. Ya, kalau di dalam konsin sudah jelas, misalnya écrivez alors une lettre de demande atau écrivez alors essai ou article, itu berarti kalian tidak perlu memikirkan dokumen apa yang diminta. Tetapi kalau konsinnya itu tersirat, artinya tidak dijelaskan apa jenis dokumen yang diminta, berarti kalian harus pahami betul konsin tersebut sehingga terjawab, oh ini yang diminta surat, oh ini yang diminta teks. Kemudian à qui dois-je écrire, itu kepada siapa kalian harus menulis surat, dan masalah apa yang muncul di dalam konsin, dan solusi apa. Jadi ketika membaca soal
ada masalahnya langsung terbayang di otak kalian, oh solusinya ini gitu. Jadi langsung ketemu, langsung diimajinasikan dan nanti tinggal dituangkan dalam tulisan. Oke, la troisième partie, que je dois faire. Jadi apa yang harus saya lakukan terkait dengan examen de DELF pour la production écrite niveau B1 et B2. Pour réaliser une bonne réponse de la production écrite B1 et B2, vous devez vous tenir au courant de l'actualité. Faites attention aux mots-gras. Actualité, savoir donner vos opinions, connaître et utiliser des divers connecteurs logiques afin d'organiser un bon texte. Jadi, baik untuk niveau B1 maupun B2, 3 hal utama yang harus kalian perhatikan adalah l'actualité. Jadi, vous devez être diligent de lire beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualité. Jadi jangan sampai ketinggalan berita. Apapun yang sedang terjadi, aktualitas saat ini di bidang apapun, khususnya yang berkaitan dengan negara Perancis, Frankofon, itu kalian harus tahu. Politik, misalnya sekarang pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan di Perancis itu ada confinement yang kedua, itu kalian harus paham bagaimana kenapa itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Politik, pendidikan, dan banyak hal itu kalian harus tenir au courant de l'actualité. Jadi harus terus update informasi-informasi sehingga ketika menulis atau mengungkapkan ide itu terlihat bahwa kalian itu memang selalu mengikuti informasi. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan atau dijelaskan di dalam tulisan itu repetition dan informasinya sudah informasi jadul gitu. Jadi harus selalu update. Kemudian vos opinions, savoir donner vos opinions. Kalian tahu betul bagaimana mengungkapkan votre opinion en donnant de divers exemples clairement. Apalagi untuk niveau B2 itu jangan hanya sekedar memberikan opini, tapi juga menjelaskan opini tersebut, alasannya apa, dan lebih bagus lagi dengan memberikan contoh-contoh real, contoh-contoh nyata. Jadi jangan hanya sekedar berbicara tapi tidak ada isi. Jangan hanya sekedar menulis tapi tidak ada maksud atau tujuan atau isinya. Dan yang terpenting adalah connector logic, de divers connector logic. Ini sangat sekali dituntut terutama untuk level B2. Jangan sampai kalian hanya menggunakan kata penghubung itu et puis ensuite alors et puis ensuite diulang terus begitu. Silahkan gunakan connector logic itu yang variatif. Sudah saya berikan di dalam modul juga berbagai macam connector logic untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya de temps, de la cause, de conséquence, de position, dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi kembali, baik level B1 maupun B2 terkait dengan tes production écrite, baik itu nanti untuk DELF maupun untuk ujian UTS maupun UAS di kelas, kalian harus perhatikan bahwa kalian il faut toujours beaucoup de lire. Donc vous devez avoir beaucoup d'actualité et d'informations et vous pouvez savoir comment donner vos opinions. Et alors, ensuite, utiliser de divers connecteurs logiques. Oke, selanjutnya, pour s'entraîner avant le jour de l'examen, qu'est-ce que vous allez faire avant le jour de l'examen? Jadi, sebelum ujian DELF ataupun ujian production écrite di kelas, apa saja yang perlu kalian lakukan? Yang pertama adalah varier les thèmes de production, enrichir son vocabulaire. Masih sama seperti yang baru saja saya jelaskan, bahwa enrichir son vocabulaire en lisant beaucoup d'articles. Jadi perbanyak kosakata kalian dengan cara membaca. Jadi kalau kalian jarang membaca, ya kosakatanya tidak akan meningkat. Kosakata itu diperoleh salah satunya dengan cara banyak membaca. Atau bisa juga kalian melihat tayangan video atau film, tapi sebaiknya sih berita-berita aktualitas ya.
Jadi kosakatanya juga sesuai begitu. Kemudian yang kedua, produire des textes dans un temps limité et chronomètre. Sering-sering latihan teks, menulis teks dengan waktu gitu di timer, misalnya yang B1 45 menit tadi sesuai dengan durasi waktu tes. Kalau B2 1 jam. Sering-sering latihan di rumah. Kan banyak soal-soal yang ada di e-modul. Jadi kalian pilih mana yang akan kalian kerjakan, kongsin yang mana, kemudian kalian berusaha untuk menulis tulisan tersebut tanpa menggunakan kamus. Kemudian se familiariser avec la présentation d'écrits formels. Jadi ini kalian sudah harus mulai terbiasa bagaimana terkait dengan struktur penulisan, baik itu lettre formel ataupun teks, esai, artikel, dan lain sebagainya. Jadi harus tahu betul, oh kalau surat itu bentuknya begini. Itu di dalam modul juga sudah dipaparkan dengan jelas. Ada contoh surat resminya seperti apa, ada kepala surat, ada alamat penulis, terus alamat yang dituju, kemudian ada tanggal tempat dan tanggal penulisannya kapan, kemudian ada salutation, ada introduction, contenu, développement, dan conclusion. Juga ada la signature. Kemudian kalau esai seperti apa, teks argumentatif seperti apa, itu harus tahu betul bagaimana bentuknya, karena ya ketika pengoreksian itu oleh juri, misalnya yang diminta surat resmi tapi ternyata yang kalian tulis teks atau artikel, kan itu jelas langsung nilainya 0 untuk terkait dengan kongsin. Jadi hati-hati. Dan yang terakhir adalah lire la presse francophone aisément accessible sur internet. Ini sebenarnya masih terkait dengan strategi yang pertama ya, untuk meningkatkan kosakata dengan banyak membaca. Nah, di sini informasi atau strateginya yang lebih lanjut adalah bacanya jangan baca artikel berita Indonesia yang tidak berbobot, tapi kalian baca artikel terkait dengan la presse francophone, artinya yang berkaitan dengan Prancis, baik negara Prancis itu sendiri maupun negara-negara frankofon. Boleh sebenarnya kalian membaca berita bahasa Indonesia, tetapi yang beritanya itu terkait dengan berita yang ada di Prancis. Jadi untuk nanti pembanding, oh kalau di Prancis misalnya terkait dengan confinement en français très dur misalnya. Kalau di Indonesia c'est rarement. Jadi kalau di Indonesia terkait confinement ya masih begitu-begitu saja gitu. Masih banyak orang-orang beraktivitas di luar misalnya. Oke, continuer. À la suite stratégie, c'est pour s'entraîner pendant le jour de l'examen. Kemudian kalau sudah menghadapi ujian, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, je fais attention à mon écriture. Mes réponses doivent être claires. Jadi benar-benar perhatikan tulisan kalian itu harus jelas. Jawaban kalian harus jelas. Kalau ditanya misalnya di dalam kongsin itu terkait dengan tadi misalnya pandemi COVID-19, terkait dengan pembelajaran à distance, d'apprentissage à distance, que vous faites, itu kalian harus benar-benar bisa menjawab bahwa misalnya pembelajaran jarak jauh menurut saya itu tidak efektif karena banyak merugikan kesehatan, tetapi di sisi lain lebih baik untuk mencegah tersebarnya du COVID-19 misalnya begitu. Jadi betul-betul perhatikan l'éclairement de votre écriture. Deuxième, c'est je lis attentivement la consigne. Elle m'indique le type d'écrit, la situation, les événements à décrire, les sentiments et opinions à développer. Ini sebenarnya sudah dibahas sebelum-sebelumnya tadi. Kongsin, jadi pahami betul kongsin yang diberikan. Jadi ketika kalian membaca soal itu sambil dilingkari atau digarisbawahi yang tadi 4 hal tadi, dokumen apa yang diminta, kepada siapa tulisan itu dituju, kemudian masalah apa dan solusi apa yang kalian harus berikan. Troisième, c'est j'utilise une feuille pour écrire mes idées. Attention, 45 minutes, ça passe vite, alors j'écris mes idées sous forme de notes.
Jadi gunakan, biasanya ketika DALF ini kan diberikan kertas kosong ya, kertas buram, itu untuk kalian coret-coret. Jadi manfaatkan betul waktu 45 menit untuk B1 dan 1 jam untuk B2. Jadi jangan menulis semua ditulis, jangan, tapi kalian membuat kerangka saja. Vous devez écrire seulement votre concept pour répondre la consigne, terutama untuk ide-ide atau solusi yang akan kalian berikan dengan alasan apa, contoh apa, sudah selesai begitu. Jadi jangan semuanya ditulis, nanti waktunya keburu habis, kalian tidak sempat untuk menulis di kertas jawaban. Jadi hati-hati dengan manajemen waktu. Ensuite, j'utilise 10 minutes pour réfléchir et noter mes idées sur une feuille, 30 minutes pour écrire ma production et 5 minutes pour lire et vérifier l'orthographe et la grammaire. Ini masih terkait dengan manajemen waktu ketika kalian ujian. Perhatikan, 45 menit untuk B1 dan 1 jam atau 60 menit untuk B2. Ketika kalian sudah menyelesaikan soal tersebut, nih, 10 menit itu untuk réfléchir et noter mes idées sur une feuille. Jadi 10 menit itu boleh kalian gunakan untuk membaca konsin sambil betul-betul dipahami apa yang dimaksud, apa yang diminta, masalahnya apa, kira-kira solusinya bagaimana. Sebenarnya sih 10 menit ini kalau menurut saya pribadi terlalu banyak ya. Konsin itu biasanya kalau kosakata kalian luas, ketika kalian baca ya langsung paham, berarti kan paling cuma 1 menit gitu. Cuma untuk memikirkan ide dan tadi jawaban-jawaban itu ya mungkin butuh sekitar 10 menit. Kemudian 30 menitnya untuk mengerjakannya, menuliskan jawabannya atau teksnya. Kemudian sisakan waktu paling tidak 5 menit di akhir untuk kalian membaca ulang, takutnya ada yang typo, ada yang salah, dan tata bahasa dan lain sebagainya untuk memastikan kembali. Voilà, la dernière, c'est je donne mon opinion et je la justifie. Je pense à donner des exemples. Jadi memberikan ide tadi saya tekankan kembali, jangan hanya sekedar memberikan ide, tapi berikan justifikasi atau penjelasan. Misalnya, ya menurut saya pembelajaran jarak jauh c'est bien, c'est bon pour nous à cause du COVID-19. Titik. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi berikan penjelasan. Misalnya, c'est parce que c'est mieux si on travaille à la maison que on travaille au campus, par exemple, parce que c'est très dangereux pour nous de travailler hors de la maison avec cette condition misalnya. Jadi perhatikan betul setelah memberikan statement, berikan justifikasi atau penjelasan. Oke, jadi berdasarkan beberapa tadi strategi yang sudah saya jelaskan, beberapa tahapan bisa kita simpulkan ya, beberapa strategi générale pour vous d'apprendre la production écrite niveau B1 et B2. La première, c'est liser régulièrement du français, les actualités et beaucoup de choses à propos de la francophone. Lagi-lagi, saya pribadi memberikan strategi yang pertama itu membaca. Ini menurut saya hal terpenting yang harus kalian lakukan di step pertama untuk production écrite. Meskipun ini menulis, tetapi strateginya membaca. Karena tanpa membaca kalian tidak akan bisa menuangkan apapun di dalam tulisan kalian. Meskipun votre écriture c'est très bien, votre grammaire est chapeau, tapi kalau kalian tidak punya ide, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de vocabulaire, c'est rien. Jadi tidak ada gunanya. Kemudian, entraînez-vous à écrire en français tous les jours. Ini harus betul-betul ditekankan pada diri masing-masing bahwa kalau menulis itu harus dilatih setiap hari, tidak bisa seminggu sekali, apalagi 1 bulan sekali, apalagi hanya belajar menulis ketika akan ujian. C'est nul. Tidak ada gunanya juga, karena menulis itu sama seperti production oral. Kalian tidak akan bisa berbicara kalau kalian jarang ngomong gitu. Sama dengan nulis, kalau kalian nggak pernah nulis, jarang nulis, ya akan kesulitan untuk
menulis gitu. Meskipun tadi bacaannya sih sudah banyak, tata bahasa bagus, kemampuan menulis bagus, tapi jarang menulis, praktek nulisnya nggak pernah, ya sama saja bohong. Jadi semuanya harus terintegrasi satu sama lain. Troisième, c'est travailler à l'écrit avec une autre personne. Lebih baik lagi kalau kalian itu punya teman atau rekan yang bisa kalian ajak belajar menulis gitu. Dalam situasi pandemi seperti ini bisa kalian misalnya dengan memanfaatkan Google Meet atau aplikasi yang lain, belajar kelompok, belajar nulis bersama, kemudian nanti saling mengoreksi, saling memberikan masukan, jadi ada feedback, atau bisa juga dengan dosennya langsung, ya. Quatrième, c'est avec des techniques pour chercher des idées. Teknik untuk menemukan ide. Ini sebenarnya kaitannya dengan strategi pertama ya, dengan lisez régulièrement. Kalau kalian banyak baca, tentu ide kalian itu akan banyak, akan variatif, akan kritis gitu. Kemudian, entraînez-vous à développer vos idées et vos pensées. Donc, vous devez exercer tous les jours, tout le temps pour développer vos idées et vos pensées. S'il y a des problèmes, par exemple sur l'internet ou bien à la télévision, je pense que vous pouvez stimuler votre pensée pour trouver la solution. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah sedang hit, sedang muncul, itu kalian tuh coba untuk mengkritisi, mais en français, vraiment en français. Jadi coba untuk mengkritisi misalnya permasalahan apapun itu, misalnya yang ada di Perancis, demo terkait dengan misalnya ya, tentang jumlah jam kerja misalnya. Itu kalian harus kritisi gitu. Misalnya harusnya kalau dalam kondisi pandemi seperti ini jam kerja itu dikurangi gitu. Kenapa alasannya? Bagaimana itu kalian harus belajar untuk mengkritisi segala sesuatu yang sedang tren. Ensuite, faites attention aux règles d'organisation d'un texte. Ini terkait dengan dokumennya tadi kan. Kalau B1, B2 itu dokumennya yang diminta biasanya un texte et une lettre formelle. Et comment les règles d'organisation de ce texte vous devez comprendre bien. Yang tadi ya, strukturnya seperti apa, bentuknya bagaimana, isinya apa saja. Ensuite, utiliser de divers mots et des connecteurs logiques. Ini perlu belajar kaitannya dengan tata bahasa, dengan kosakata, terutama connecteur logique. Apprenez bien comment utiliser des divers connecteurs logiques. N'est pas seulement donc, alors que ensuite, mais il y a de divers connecteurs logiques. La suite, faites un plan d'avant d'écrire. Ini kaitannya dengan tadi ya, sebelum mengerjakan soal itu buat konsepnya dulu. Jadi tadi kira-kira 5W, 1H-nya itu apa, masalahnya apa, dan kira-kira jalan keluarnya atau solusinya apa. Kemudian écrivez directement en français. Nah, ini yang terpenting ketika kalian belajar menulis, ya langsung tuliskan dalam bahasa Prancis. Jangan menuliskannya dalam bahasa Indonesia kemudian kalian terjemahkan. C'est une mauvaise stratégie si vous écrivez d'abord en indonésien et vous traduisez en français. Ini baik untuk production orale ou bien production écrite, ce n'est pas une bonne stratégie. Je pense que vous devez parler tout de suite en français. Et essayez d'abord d'écrire sans dictionnaire. Ketika kalian masih dalam masa latihan, preparation, usahakan untuk tidak menggunakan kamus. Jadi tulis saja dulu sebisanya dalam waktu tadi 45 menit atau 1 jam. Baru setelah itu, setelah selesai baru kalian mencari beberapa kosakata yang tidak kalian bisa. Kemudian relisez votre texte après avoir fini d'écrire, tentu saja untuk mengecek kembali, takutnya ada typo, ada penulisan yang salah atau tata bahasa dan lain sebagainya. Avec quelqu'un pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. Jadi
ini seperti tutor ya, atau misalnya kalian bisa dengan dosennya, misalnya dengan saya kalau ada kesulitan, n'ayez pas peur de poser des questions, atau dengan kakak tingkat, atau saat ini kan semenjak daring kalian bisa memanfaatkan banyak sekali situs pembelajaran ya, kalian bertemu dengan ternyata banyak yang menguasai bahasa Prancis gitu, jadi kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang memang bisa. Kemudian, voilà, ternyata sudah selesai. Merci beaucoup et bonne chance, bonne préparation. Jadi silahkan diaplikasikan des stratégies que j'ai déjà expliquées. Travaillez bien, travaillez plus dur pour gagner la bonne note de la production écrite et aussi d'autres compétences Doodle, B1 et B2. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.